Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan tersesat. 我们怎样会迷失呢？ Bagaimana mungkin kita bisa tersesat? 啊， Bagaimana? 你们有没有迷失过道路？ Apakah kalian pernah tersesat? 有吗？有这个经验吗？ Pernah tidak Bapak Ibu? 啊， Apakah ada pengalaman seperti ini? 为什么你们迷失？ Kenapa kalian kok bisa tersesat Bapak Ibu? 有几个原因。 Ada beberapa alasan. 首先呢，因为你们不知道， Yang pertama mungkin kalian tidak tahu. 对不对？ Benar tidak Bapak Ibu? 你们要去一个地方，你们不知道个方向，我不知道怎么走， Bapak Ibu mau pergi ke suatu tempat, kemudian Bapak Ibu tidak tahu harus jalan kemana ya. 啊，你们会迷失。 Kalian bisa tersesat Bapak Ibu. 啊，更多的人，你不要问， Banyak orang mungkin jangan tanya, 不要问，nggak mau tanya， nggak mau tanya. 你不问你就不知道。 Kalau kalian tidak tanya, kalian pasti tidak akan tahu. 啊，有一句成语说什么呢？malu bertanya sesat di jalan。因为你们不知道，你们不问，你们就会迷失。 Karena kalian tidak tahu Bapak Ibu. Kalau tidak bertanya maka kalian akan tersesat. 这是头一个原因。 Ini adalah salah satu alasan. 第二个原因呢？ Alasan yang kedua adalah 为什么会迷失？ kenapa bisa tersesat? 可能被人欺骗， Karena mungkin Bapak Ibu dibohongi. 有没有这个经历？ Adakah pengalaman seperti ini Bapak Ibu? 可能会有， Mungkin saja ada ya. 别人骗你， Mungkin orang lain membohongi 你们 Bapak 随 Ibu. 便相信别人的话， Kemudian Bapak Ibu percaya saja gitu 你 dengan 们就 gampangnya. 迷失了。 Kemudian Bapak Ibu tersesat. 这是第二个原因。 Ini adalah alasan yang kedua. 还有一个原因， Masih ada salah satu alasan lagi. 可能你们做事情成功了。 Mungkin Bapak Ibu melakukan sesuatu kemudian sukses. 啊，你们很高兴， Kalian Bapak Ibu senang. 中文说得意忘形， Di dalam bahasa Mandarin itu dikatakan, wah kalau sudah sukses, senang, lupa sudah. lupa daratan， Ya, lupa daratan. 对吗？以后呢就迷迷糊糊了，就乱了， Kemudian selanjutnya bingung gitu ya. 以后就随便做事情， Kemudian melakukan sesuatunya itu dengan terserah sudah. 以后呢就做错了， Kemudian akhirnya salah. 可能还有其他的原因， Mungkin saja masih ada alasan-alasan yang lain. 但最起码这个三个原因是很常见的。 Tapi sedikitnya tiga alasan ini adalah yang sering kali kita temukan. 今天我们要从以色列的历史当中学习一个功课， Pada hari ini kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel. 这是非常重要的功课， Ini adalah pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu. 也帮助我们在人生路途当中也不要迷失。 Yang dapat menolong kita agar kita tidak tersesat di dalam menjalani hidup kita. 好，我们来看约书亚记的第9章。 Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita lihat Yosua pasal yang ke-9. 约书亚记第9章 Yosua pasal yang ke-9, 就是旧约的第6本书啊， yaitu pada Perjanjian Lama, kitab ke-6。 kitab ke-6. 创世纪、出埃及、利未记、民数记、申命记、摩西五经以后呢，第6本书是约书亚记。 Jadi buku kitab yang ke-6 yaitu Yosua. 我们看第9章。 Kita lihat pasal yang ke-9. 我们今天所要思想的应该是第1节到第15节。 Kita akan belajar dari bait yang pertama hingga yang ke-15. 但是因为太长，我没有全部读，我只有读第1节到第4节。 Jadi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dari ayat yang ke-1 hingga yang ke-15. 到第4节罢了。 Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-4. 那你们回家慢慢看第1节到第15节。 Jadi di rumah Bapak Ibu PR-nya adalah melihat ayat yang 1 hingga ke-15. 好，约书亚记第9章第1节到第4节，这里说。 Yosua 9 ayat 1 hingga yang ke-4. 约旦河西住散地高原，并对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西魏人、耶布斯人的诸王，听见这事，就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。即便的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，就设诡计，夹充使者，
拿旧盒袋和破裂缝补的旧啤酒袋卧在驴上。 Yosua 9 ayat 1 hingga yang keempat. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali. 各位亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 上帝带领以色列人出埃及， Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 过红海 melewati Laut Teberau, 以后呢，走旷野的路程， kemudian melewati Padang Belantara 40年。 40 tahun lamanya. 那么现在呢，他们到了约旦河边， Tapi sekarang mereka tibalah di Sungai Yordan. 他们要进到迦南地。 Mereka mau melewati tanah Kanaan. 你们读圣经的时候要注意啊， Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab harap diperhatikan, 不要随便这样嘟嘟嘟就过去了。 jangan membacanya dengan sembarangan. 有很多是同样的记载，同样的名词，但是有不同的意义。 Meskipun di dalam Alkitab itu banyak tercatat hal-hal yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. 那么，当以色列人这样度过了40年的时间， Ketika bangsa Israel melewati 40 tahun lamanya ini, 那么上帝怎么带领他们？ bagaimana Allah memimpin mereka 一直到他们可以渡过约旦河， sampai mereka melewati Sungai Yordan ini. 他们进到迦南地。 Mereka melewati tanah Kanaan. 第一个，他们所攻下的城市是耶利哥城。 Yang pertama yang mereka 当 taklukkan adalah kota Yeriko. 好，这个事情真的轰动了迦南地的百姓。 Hal ini terdengar oleh orang-orang yang di tanah Kanaan dan mereka menjadi takut. 若是你从约书亚记的第1章读到第8章， Kalau Bapak Ibu membaca Yosua dari pasal yang pertama hingga yang ke-8, 那么里面有很多记载 di dalamnya itu tercakup banyak hal. 啊，这些迦南地的居民听到上帝为以色列人所做的事情， Orang-orang di negeri Kanaan itu mendengar bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. 注意哈，你们等下读的时候注意，他们听到上帝为以色列人所做的事情。 Jadi harap diperhatikan bahwa mereka mendengar apa yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel. 啊，那么圣经记载说什么？他们就非常的惧怕 Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab, mereka sangat takut 啊，因为上帝为他们成就了大事， karena Allah melakukan hal yang luar biasa bagi bangsa 他 Israel. 们很害怕。 Mereka sangat takut. 但是呢，我们读到第9章， Tapi ketika kita membaca hingga pasal yang ke-9, 一开始就说什么呢？ apa yang dikatakan di dalam bait yang awal, 他们也听见了。 mereka juga mendengar. 那第2节说什么呢？ Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, 并没有说他们害怕了， tidak dikatakan bahwa mereka takut. 他们反而积极要与以色列人征战， Mereka malah ingin bertempur melawan bangsa Israel. 完全不一样。 Sama sekali tidak sama. 为什么呢？ Kenapa? 我们要学习， Kita mau belajar hari ini. 因为以色列人他们攻下了这个耶利哥城以后， Karena ketika bangsa Israel telah menaklukkan kota Yeriko, 他们胜利了。 mereka menang. 你们知道以色列人是怎样进攻耶利哥？ Apakah Bapak Ibu tahu bagaimana mereka menaklukkan kota Yeriko ini? 我想主的学生很清楚， Di dalam kitab itu dikatakan dengan jelas. 主的学生你们一定很清楚。 Oh, anak-anak sekolah minggu kita pasti sangat
tahu ya akan hal ini. 为什么呢？ Kenapa? 因为他们是绕城， Karena mereka itu mengitari kota Yeriko. 第一天绕一 Hari 次， pertama 第二 mutari 天 sekali. 再绕一次， Hari kedua Di memutari Santian, lagi. Rao Hari Itse. ketiga memutari lagi. 一直到第七天 Sampai hari yang ketujuh 绕7次， memutari sebanyak 7 kali. 而且呢不可以有声音。 Apalagi tidak boleh ada suara. 到了第7次的时候， Ketika tiba di hari yang ketujuh, 哇，这个祭司呢就吹角， pemimpin imam pada waktu itu meniup kafirin. 啊，那么百姓们就欢呼， Wah, kemudian penduduk negeri itu sangat bersorak-sorai. 那么上帝就使耶利哥城怎么样倒塌了。 Dan ketika itu kota Yeriko bagaimana? Runtuh. 不是以色列人征战， Bukan orang Israel yang bertempur, 那是上帝为他们征战， tetapi Allah yang bertempur bagi orang Israel. 他们就攻下了耶利哥城， Kemudian mereka menaklukkan kota Yeriko. 得胜了。 Menang. 得胜了以后呢，啊，就好像刚才我所讲的，得意忘形， Setelah menang bagaimana? Mereka lupa daratan. 他们很骄傲。 Mereka sangat bangga dengan dirinya. 那么下一步呢，他们要攻打埃城。 Nah, selanjutnya mereka menyerang kota Ai. 当他们要进到攻打这个埃城的时候， Ketika mereka mau menyerang kota Ai ini, 约书亚身为领袖呢，他就策划安排怎么样做。 Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu memikirkan rencana-rencana. 那么以色列人很自负啊， Bangsa Israel menjadi sangat percaya diri dan sombong. 不必很多人。 Nggak perlu banyak orang. 第7章说，我们3000人就够了。 Di ayat yang ketiga dikatakan, aduh 3.000 orang aja cukup. 谁知道他们3000人去的时候， Siapa tahu 3.000 orang ini pergi, kemudian 他们反而失败了。 kemudian mereka gagal. 这个埃城也是一个很稳固的一个城市， Kota Ai ini juga ada sebuah kota yang kokoh ya. 谁知道他们一进去的时候，就给埃城的人杀了30几个人。 Ketika mereka masuk menyerang kota Ai, kemudian 36 orang ditewaskan. 奇怪， Sangat aneh. 到底发生了什么事情？ Apa yang terjadi? 约书亚就在上帝面前祷告， Kemudian Yosua berdoa di hadapan Tuhan. 上帝怎么一回事呢？ Tuhan, kenapa kok begini? 难道你不与我们同在吗？ Apakah engkau tidak menyertai kami? 你不帮助我们吗？ Apakah engkau tidak mau menolong kami? 我们败在这个外邦人的手里， Kenapa kita bisa kalah oleh orang-orang di kota Ai? 那我们怎么荣耀你的名呢？ Bagaimana kita memuliakan engkau? 上帝就告诉他们， Allah memberitahu mereka. 因为你们得罪了我， Karena kalian telah berdosa di hadapanku. 他们没有发觉到，在攻下耶利哥城的时候， Mereka tidak merasa ya ketika mereka mengalahkan kota Yeriko itu. 他们当中有一个人名叫亚干，他得罪了上帝。 Di antara mereka ada orang yang namanya Akan, itu berdosa di hadapan Tuhan. 他们不完全顺从上帝的话， Mereka tidak benar-benar mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 以至于他们这个亚干他去拿应该被毁灭的东西， Akan mengambil barang yang tidak seharusnya, yang harusnya dimusnahkan tetapi diambil oleh Akan. 上帝就管教他们。 Oleh karena itu Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka. 这是第一个经历。 Ini adalah hal pertama yang mereka alami. 刚才攻打耶利哥，他们胜利了。 Ketika mereka menyerang kota Yeriko, mereka menang. 他们40年的路程出埃及，走旷野，他们都过了。 Mereka melalui padang belantara selama 40 tahun, mereka melalui dengan baik. 那现在在埃城里，他们失败了。 Tapi sekarang ketika mereka melawan kota Ai, mereka gagal. 这个时候迦南地的这个外邦人看到了， Nah, waktu ini orang-orang di tanah Kanaan itu melihat, mendengar kabar ini. 原来以色列人也会打败仗。 Wah, ternyata orang Israel ya bisa gagal. 过去他们害怕， Dulu mereka takut. 听到上帝为以色列人所做的各种人，他们害怕。 Orang Kanaan mendengarkan segala hal yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel, mereka takut.
哦，现在他们不怕了。 Sekarang mereka tidak takut. 刚才我们所读的第2节说什么？ Ketika kita tadi sudah baca ayat yang kedua berkata apa, Bapak Ibu? 啊，是我们要联合起来攻打以色列人， Kita harus bersekutu bersama, kita harus melawan bangsa Israel. 这是个很重要的教训。 Ini adalah pelajaran yang berharga. 在得胜的时候，不要骄傲。 Ketika kita menang, kita jangan menjadi sombong. 当你做什么事情有成就的时候，不要自负 Ketika Bapak Ibu sukses, kita juga jangan merasa, wah ini loh saya. 啊！你们仍然要谦卑， Kita harus merendahkan diri kita. 要审查 Kita harus melihat diri 我 kita. 我为什么会有成就？ Kenapa kok saya bisa sukses? 因为上帝帮助了我 Karena Tuhan menolong saya. 啊！你要感恩， Kita harus bersyukur. 你要继续仰望， Kita harus terus bersandar kepada 你要 Allah. 继续依靠 Kita harus terus bersandar kepadanya. 啊！还要审查自己有没有得罪上帝， Kita harus juga mengecek diri kita apakah kita berdosa di hadapan Tuhan. 不要因为得罪了上帝，反而被上帝所管教 Jangan sampai kita karena berdosa di hadapan Tuhan kemudian Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. 啊！第二样， Yang kedua, 我们接下来看下去， kita melihat Alkitab kita. 第3节这里提到一个祭变的民族。 Pada ayat yang ketiga, di sini dikatakan ada penduduk negeri Gibeon. 啊，这个祭变人也是迦南地的人， Penduduk negeri Gibeon ini ya juga termasuk salah satu orang di tanah Kanaan. 他也知道上帝为以色列人所做的事情。 Mereka juga tahu Tuhan melakukan banyak hal untuk bangsa Israel. 啊，当他看到其他的这个迦南人联合起来要对付以色列人， Ketika mereka melihat bahwa orang-orang lain yang di tanah Kanaan itu mau bersekutu untuk melawan bangsa Israel, 他觉得不可能会得胜吧， tapi orang-orang Gibeon ini merasa nggak mungkin bisa menang. 所以呢，他们想另外这个方法。 Jadi mereka memikirkan hal yang lain. 啊，第4节说什么呢？ Apa yang dikatakan di ayat keempat? 他们就设诡计， Nah, mereka mau bertindak dengan memakai akal atau ada tipu muslihat. 啊，他们就用欺骗的方法， Mereka mau membohongi orang-orang bangsa Israel. 欺骗了以色列人，欺骗了约书亚，欺骗了这些长老们。 Membohongi orang-orang di bangsa Israel, membohongi Yosua, membohongi pemimpin-pemimpin. 告诉他们说，我们是从远方来的。 Membohongi mereka dengan cara apa? Memberitahu mereka bahwa kita datang dari jauh. 你看我们所带的东西都干了， Lihat apa yang kami bawa sudah kering. 啊，我们的水都又喝完了， Kita pun tidak ada air untuk diminum. 我们实在是很害怕的。 Kita sangat takut. 所以呢，我们来这里要跟你们求和，跟你们做好朋 Jadi, 友。 jadi kita datang ke sini itu mau berdamai, bersahabat dengan kalian. 他们用欺骗的方法， Mereka menggunakan tipu muslihat. 他要得约书亚的欢喜和接纳。 Mereka ingin mendapatkan hatinya Yosua. 糟糕的一件事情发生了， Tapi terjadilah hal yang sangat gawat, celaka. 圣经怎么说呢？ Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? 约书亚以色列人不求问上帝， Orang-orang bangsa Israel dan juga Yosua tidak meminta keputusan dari Allah. 他们没有问上帝。 Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. 这些畸变人是实在的吗？ Orang-orang Gibeon ini benar atau tidak? 他们就讲很随便的听信畸变人的话， Mereka sembarangan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Gibeon. 他们就跟畸变人立了合约。 Mereka mengikat perjanjian dengan orang Gibeon. 哦，既然如此呢，我们就没有攻打你， Oh, karena begitu ya sudah, saya tidak akan bertempur dengan 那 kalian. 我们收留你， Kita akan menerima kalian. 我们可以做朋友， Kita bisa menjadi teman. 我们可以好好的生活在一起。 Kita bisa hidup berdamai bersama-sama. 谁知道Siapa yang tahu? 3天以后， Setelah lewat 3 hari, 3天有很快就3天， sangat cepat, cuma 3 hari. 他们才醒，哎呀，我们受骗了。 Mereka tahu, aduh, dibohongi. 原来畸变人不是在遥远的地方， Tapi ternyata yang orang yang bohong itu bukan dari
tempat yang jauh. 即便呢还是在我们这里附近， Gibeon itu masih di dekat-dekat sini. 哎呀，怎么办呢？ Bagaimana ini? 他们 Gimana 既然 ini? 已经立了约， Karena mereka sudah mengadakan perjanjian. 他们已经发誓了， Mereka sudah bersumpah. 他们没除灭祭边人 Mereka tidak menghancurkan orang-orang Gibeon. 所以呢，他们就咒诅这个祭边人， Jadi mereka mengutuk mengutuk orang Gibeon ini. 咒诅他们什么呢？ Mengutuk apa? 就是让他们众生成为以色列人的奴仆。 Mengutuk mereka, selama hidup kalian, kalian akan menjadi budak orang bangsa-bangsa Israel. 他们要在圣殿里面做这个避财挑水的人。 Mereka akan menjadi tukang kayu dan juga tukang yang mengambil air di rumah Tuhan. 所以呢，祭边人就这样呢被咒诅。 Jadi mereka dikutuk seperti ini. 但是呢，这一生也成为以色列的拖累。 Tapi ia juga menjadi penghambat di dalam bangsa Israel. 在以色列人当中有祭边人， Di dalam bangsa Israel ini ada orang Gibeon. 虽然他们要做奴仆， Meskipun mereka mau akan dijadikan budak, 但是呢，他们在各方面是真的是挨手挨脚的。 tapi di dalam banyak hal itu mereka benar-benar ahli ya. 这是第二样的过错。 Ini adalah hal yang kedua. 以色列人他们得意忘形，他们不求问上帝。 Orang-orang bangsa Israel mereka lupa daratan. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. 这是给我们的一个警戒。 Ini memberi kita peringatan. 刚才我讲过了， Tadi saya sudah mengatakan 我们迷失可能是受人欺骗， kita bisa tersesat karena mungkin kita dibohongi oleh orang. 所以呢，在人生的道路中， Jadi di dalam kehidupan, jalan kehidupan kita, 我们要谨慎我们的言语行为。 jadi kita harus memperhatikan ya tingkah laku kita. 我们中国人说什么“善事而后行 Apa yang dikatakan oleh orang-orang pepatah mengatakan bahwa kita harus berpikir 2 kali sebelum kita melakukan sesuatu. Berpikir 3 kali sebelum kita melakukan sesuatu. ”，要善事而后行。 Jadi 3 kali ya Bapak Ibu. 那我们身为上帝的儿女呢，我们要更要谨慎，每一样事情求问上帝。 Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita bertindak kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. 我们要学习摩西，学习大卫， Kita harus belajar dari Musa, Daud. 好的坏的，无论什么事情，我们都带到上帝面前。 Tidak peduli hal itu adalah hal yang baik ataupun buruk, semuanya harus kita bawa ke hadapan 我 Tuhan. 们都要求问上帝， Kita harus bertanya kepada Tuhan. 那么让上帝一步一步带领我们的人生。 Biarkan Tuhan sendiri yang memimpin langkah kita. 好，第三样我们这里要学习的功课， Hal yang ketiga yang kita akan pelajari adalah 这里提到这个启示， di sini kita dikatakan 书 mengenai bersumpah. 启示是什么呢？ Apa itu bersumpah? 圣经告诉我们不要随便启示， Di dalam Alkitab dikatakan jangan sembarangan bersumpah, 或者说不可启示。 atau dengan tepatnya jangan bersumpah. 圣经告诉我们说，是就是是，不是就是不是， Di dalam Alkitab dikatakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. 就是告诉我们要成为一个诚实的人， Mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. 我们要成为一个守信用的人。 Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. 因为你发誓， Karena kalau kita sudah bersumpah, 或者是说你跟人家立约， atau bisa dikatakan kalau kalian mengadakan perjanjian dengan orang lain, 我们就要按照我们所讲的话成就， kita harus menepati apa yang sudah kita sepakati. 或者是说我们向别人许愿，向上帝许愿。 Atau bisa dikatakan ketika kita mau bernasar pada Tuhan, 我们很多时候很容易讲这个许愿的话你若是帮助我，我就怎么样；你若是怎么样，我就怎么样。 seringkali kita berkata, oh kalau kamu bantu saya nanti saya akan bagaimana, oh nanti kalau kamu bagaimana saya bagaimana. 上帝啊，求你医治我！ Oh Tuhan tolong selamatkan saya. 你医治了我以后，我要服侍你。 Kalau saya sudah diselamatkan saya akan melayani engkau.
disembuhkan, 你 disembuhkan. 生病的时候，在痛苦的时候，上帝啊，医治我。 Tuhan tolong sembuhkan saya. 我病好了以后，我要服侍你。 Kalau saya sudah sembuh, saya akan melayani Engkau. 上帝啊，求你祝福我。 Tuhan tolong berkati saya. 我的事业有成就，我要奉献。 Aduh, pekerjaan saya sukses, saya mau memberikan persembahan. 当你在困难的时候，你就很容易许这样的愿。 Ketika kita menghadapi masalah gitu ya, kita sangat mudah untuk berkata seperti ini. 但是呢，患难过了以后， Tapi ketika hal-hal sulit ini sudah lewat, 你有没有向上帝还愿？ adakah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan gitu ya, sebagai balasan? 这是要考验我们的真诚。 Ini akan menguji ya diri kita, kesungguhan diri kita di hadapan Tuhan. 发誓也是如此。 Bersumpah juga sama. 很多人随便发誓， Banyak sekali orang itu bersumpah dengan sembarangan. 这是我们基督徒所不应当做的。 Tapi orang-orang Kristen berkata jangan sembarangan bersumpah. 主耶稣教导我们， Tuhan mengajari kita 不要对天起誓， jangan bersumpah demi langit, 也不要对地起誓， jangan bersumpah demi bumi. 对不对？ Benar tidak? 因为天是上帝的宝座， Karena langit adalah tahta Allah, 这个地也是上帝所造的， bumi adalah tumpuan ciptaan Tuhan. 所以我们不能随随便便起誓。 Jadi kita tidak bisa sembarangan bersumpah. 那求主帮助我们 Kita mohon Tuhan menolong kita 做一个诚实的人， menjadi orang yang jujur. 不要像以色列人 Jangan seperti orang bangsa Israel, 被人欺骗了以后， dibohongi oleh orang lain, 以后呢随便跟祭别人什么立下这个誓约， kemudian sembarangan mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon. 以后呢这个祭别人就成为他们的拖累。 Nah kemudian orang Gibeon ini menjadi penghambat bagi Ya. bangsa Israel. 今天我们学习不要迷失 Hari ini kita belajar jangan mau tersesat. 三样事情， 3 hal. 还记得吗？ Masih ingat? 第一什么？ Yang pertama apa Bapak Ibu? 我刚刚讲3点。第一， Tadi saya sudah membahas 3 hal. 嗯， Yang pertama, 不要得意忘形 jangan lupa daratan, 不要骄傲 jangan sombong, 不要为了你的成就你就觉得我很厉害。 jangan merasa wah saya sukses, saya sangat lihai, 我们中国人常常说什么呢？要从经验里面学习。 belajar ya, pepatah mengatakan belajarlah dari pengalaman. 过去的成就也好， Kesuksesan yang di masa lampau, 过去的失败也好， kegagalan di masa lampau 不要一直成为我们的背负 jangan menjadi beban kita. 我们从经验学习， Kita harus belajar dari pengalaman kita, 不要骄傲。 jangan sombong. 第二， Yang kedua, 要谨慎， kita harus benar-benar hati-hati, 不要受别人的欺骗。 jangan mudah dibohongi oleh orang lain. 凡事呢都带到上帝面前， Segala sesuatu kita bawa di hadapan Tuhan. 我们谦卑求告上帝， Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. 宁愿慢一步， Kita harus langkah kita itu lambat sedikit tidak masalah. 宁愿慢一步， Lambat sedikit pun tidak masalah. 比起你们太急太快了就走错路。 Karena kalau terlalu cepat mungkin bisa saja salah jalan. 第三， Yang ketiga, 你们不要随便起誓或者是立约， Bapak Ibu jangan mudah atau sembarangan untuk mengikat perjanjian atau bersumpah. 这是圣经里给我们的教导。 Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. 我们感谢上帝可以进入新的一年。 Kita sangat berterima kasih karena kita bisa memasuki tahun yang baru ini. 很多人说：“哎呀，今年很难走 Banyak orang berkata, aduh mungkin tahun ini sangat susah untuk dilewati. 呀，经济困难，很多的危机，各种各样。 Aduh, ada bencana ini, ada kesulitan ekonomi dan lain 是， sebagainya. 这就是世界的现实。 Ya ini memang kenyataannya di dunia ini. 但是不要忘记， Tapi jangan lupa, 我们有一个信实可靠的上帝 karena kita mempunyai Allah yang bisa kita buat sandaran. 他是永不改变的上帝。 Allah yang tidak akan pernah berubah selamanya. 他要引领我们前面的道路。 Tuhan yang akan memimpin langkah kita.
问题是你自己愿意不愿意让他来引导。 Masalahnya adalah apakah Bapak Ibu mau untuk dipimpin oleh Tuhan? 求主帮助我们。 Kita mau memohon kepada Tuhan, 当我们今年的道路，我们没有一个人迷失， kita mau meminta bantuan Tuhan untuk Tuhan yang menolong kita agar kita tidak tersesat. 你们要做迷失的人吗？ Apakah Bapak Ibu mau jadi orang yang tersesat? 要吗？ Mau? 我曾经驾车啊， Saya pernah belajar waktu belajar mobil. bukan belajar啊，我驾车要到一个地方 Oh, saya mengendarai mobil mau pergi ke suatu tempat. 啊，我没有去过那个地方， Saya nggak pernah pergi ke tempat itu. 那我不懂得怎么走。 Saya nggak tahu gimana pergi ke 那 sana. 么在外部呢，我不知道要问谁。 Di luar saya juga nggak tahu harus bertanya kepada siapa. 哎，手机里有 GPS， Aduh, di dalam HP kan ada GPS. 有导航 Pakai GPS. 啊，我就用这个导航，找。 Nah, kemudian saya mencari menggunakan GPS. 后来呢，越走越远，越走越远，也不知道方向。 Pada akhirnya begitu saya ikut GPS, loh kok semakin jauh nggak tahu kemana ini. 导航也会导错了，对不对？ GPS juga bisa salah ya Bapak Ibu. 所以你自己要小心 Jadi Bapak Ibu juga harus berhati-hati. 所以求上帝给我们聪明智慧。 Kita mau mohon biarlah Allah sendiri yang memberikan kita kepandaian 让我们凡事遵照上帝的带领， agar kita segala sesuatunya bisa memohon bantuan Allah, 让上帝的话不断的指引我们， agar firman Tuhan itu sendiri yang memimpin hidup kita. 因为上帝的话，我们说什么呢？是我路上的光，脚前的灯，对不对？ Karena di dalam kitab dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. 我们就不至于迷失。 Jadi kita tidak akan tersesat. 我们低头祷告， Mari kita bersama berdoa. 天父，我们感谢你， Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. 让我们可以从以色列人的经历当中学习宝贵的真理。 Kalau kita boleh belajar dari Alkitab Tuhan yang membahas mengenai orang Israel, 求主自己给我们有聪明智慧， biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kita kepandaian. 也帮助我们有仰望倚靠你的心， Tolong kami agar kami memiliki hati yang terus mau bersandar kepada Engkau, 让我们的一生不至于迷失。 agar hidup kita tidak tersesat. 我们靠耶稣基督的生命祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 阿门。 Amin. 好，我们来唱一首诗歌来回应神的话。 Mari kita mau bersama-sama memujikan pujian 第100首。